Latar belakang saya, nama saya Muhammad Najib bin Saad. Saya join UMP ni tahun 2006. Masa tu masih kutem lagi lah. Masa join UMP tu, saya bertugas sebagai pegawai keselamatan KP29. Dulu KP27 dia panggil, sekarang ni KP29 lah. Saya bertugas menjaga bahagian operasi lah. Ketika itu saya menjaga di Gambang. Staf seramai dalam 50 orang masa ketika itulah di Gambang. Mengawal pintu masuk lah. Tugas-tugas, memberi tugas atau menyusun jadual. Di bawah saya ni, ataupun saya punya skop saya ni, dia ada empat. Yang pertamanya ada kawalan pintu masuk. Lepas tu kawalan statik dipanggil lah. Lepas tu kita ada kawalan trafik yang tengok lalu lintas semua. Lepas tu kita ada kawalan ronda dan juga kawalan CCTV. Kita uniform kita ada tiga uniform. Kita ada pakaian standard. Pakaian standard tu warna putih. Kalau penonton selalu pergi konvo, kalau ada Tuanku Chancellor warna putih, itu panggil uniform kita lah, uniform nombor 1. Lepas tu kita ada uniform nombor 2 yang ni, uniform GD ni. Kita pakai kalau melibatkan pengurusan tertinggi yang bukan Chancellor lah. Kita pakai uniform ni. Lepas tu kita ada lagi uniform operasi. Uniform operasi tu uniform harian anggota lah. Uniform operasi ni uniform lasak lah untuk dia orang masuk hutan, ronda dan sebagainya lah. Ada 3 uniform lah. Satu lagi trafik tadi untuk lalu lintas lah. Untuk mobil perbezaan. Baju putih tu untuk menjaga aliran trafik lah, lalu lintas. Okey, so tu bahagian keselamatan ni sekarang ni ada pengarah lah. Dulu kami tak ada pengarah, kita ada ketua bahagian keselamatan saja. Apabila UMP ni semakin berkembang, UPSA ni semakin berkembang, kita ada pengarah lah. Pengarah diketuai oleh Tuan Nazir bin Samsudin. Lepas tu kita ada pegawai keselamatan KP4, Tuan Fauzi. Lepas tu saya selaku penolong pegawai keselamatan. Lepas tu ada seorang lagi KP32 di Gamal lah, Sarul Nizam. Lepas tu ada pembantu lah, ada 4 orang pembantu. 2 di Pekan, 3 di Gambang. 2 di Gambang, 3 di Pekan. Lepas tu anggota yang ada di Pekan dan Gambang lah. Tugas-tugas atau skop utama bagi kesempatan yang paling utama adalah kawalan pintu masuk. Kita membuat tapasan kasar di kawalan pintu masuk. Apabila ada je pelawak ataupun orang luar masuk di pintu masuk, kita akan buat tapasan kasar. Kita akan tanya nak ke mana, daripada mana, urusan apa. Itu yang utama lah, yang paling penting. Yang lain-lain, kita menjaga keselamatan pelajar lah, ataupun harta benda universiti lah. Itu yang paling penting lah. Pelajar tu kita menjaga dari segi keselamatan dia berada dalam kampus, dari segi ketenteraman dia, dan juga aset tu kita jaga aset-aset kita dalam kampus ni, banyak aset-aset yang bernilai. Macam di fakulti tu berjuta-juta aset kita yang keadaan yang bukanlah berselerak, yang merata tempat, bangunan yang banyak. Jadi kita memerlukan kawalan yang ketat lah, ataupun yang berterusan supaya ia terjamin selamat lah. Kekuatan anggota yang ada sekarang ni memadai sebab kita ke arah ke teknologi. Kita tak nak dah manusia tu, bukan tak nak manusia. Manusia tu kita perlu, tapi kita minimalkan manusia tu. Kita dibantu oleh teknologi. Contohnya kita ada CCTV, kita ada drone, kita dah ada pergi ke sensor-sensor yang membantu di segi kawalan tu. Itu meringankan sedikit atau mengurang sikit tenaga manusia. Bagi keselamatan melayani kerenah pelajar dan staf ni, dia tak jauh beza dengan luar lah. Biasalah keselamatan ni macam polis jugalah. Bila peraturan undang-undang ni, ramai orang tak suka lah dengan undang-undang ni. Siapa suka dikongkong, siapa suka ikut jadual dan sebagainya. Okey, macam dalam kampus ni selalunya dia orang akan kerenah-kerenahnya macam suka melawan arus. Kalau student tu suka melawan arus, tak ikut laluan sebenar, tidak memakai helmet, memandu laju, masuk tempat yang dilarang masuk. Kalau staff pula tidak memiliki stiker kerendaan, tidak parking di petak yang betul. Itulah, tapi tidaklah banyak masalah yang timbul. Kadang-kadang dia orang dah faham, cuma ada segelintir je lah. Kes-kes dia anggap sebenarnya saya rasa dalam kempen ni tak timbul lah. Sebab kita kes yang ringan-ringan saja. Lebih kepada disiplin lah, macam parking, stiker. Tadi yang jenayah lah setakat ni. Kalau melibatkan pelajar? Pelajar pun sama. Kalau kes jenayah melibatkan pelajar pun tak ada. Kalau
kebanyakannya kes tidak stiker, tak ada stiker, tak pakai helmet. Kalau motor tu dia berbonceng sampai 3 orang, bawa laju tu je. Kerenah budak-budak lah. Ya, kerenah budak-budak. Okey, kita keselamatan ni bukanlah tindakan tu kita utamakan. Kita lebih pada mendidik. Kadang-kadangnya kita memberi penerangan setiap masuk semester baru ataupun pelajar baru, kita akan buat perjumpaan di Kolej Kediaman dengan pengetua. Kita akan buat perjumpaan, kita akan beri taklimat apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kadang-kadangnya kita bila berlaku kesalahan tu kita bagi amaran, notis peringatan sehinggalah kita bagi keluarkan kompaun lah. Kompaun tu tidaklah tinggi, mengikut pada AUKU RM50 lah. Kalau tu kita boleh tengok keadaan tu, kita boleh rayu. Kalau kena kunci tayar tak boleh lah, kena bayar RM50. Tapi janganlah kita buat tindakan tu. Kita lebih kepada kesedaran lah, kita buat kempen dan sebagainya lah. Bagi mengukuhkan kerjasama tu amat perlu. Macam saya daripada dulu lagi ke Pekan ni, memang kita ada kerjasama yang sangat baik dengan PDRM. Khususnya PDRM di IPD Pekan. Dulu IPD Pekan ni OCPD-nya Tuan Yahya. Kebetulan pula sekarang ni dia menjadi Ketua Polis Negeri Pahang, Datuk Seri Yahya. Memang kita mengada hubungan yang sangat-sangat rapat, dan pada ketika itu OCPD Pekan, Datuk Seri Yahya tu dia melantik diri sini sebagai pegawai perhubungan dengan UMP. Jadi mudahlah kerja-kerja kita tu untuk menjaga. Kita kena faham bahawa student kita bukan ada dalam kampus saja. Student kita berada di luar kampus. Di luar kampus tu yang kita lebih risau, sebab kuasa keselamatan ni hanya dalam kampus. Di luar kampus tu kuasa polis. Jadi kita minta kerjasama dengan polis. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bekerjasama juga dengan masyarakat, pemimpin masyarakat setempat. Contohnya penghulu, ketua-ketua kampung. Lepas tu bomber dan juga veterina dan juga majlis daerah lah, ataupun majlis pemandaran Pekan. Aduan daripada penduduk setempat berkaitan dengan ataupun perangai student-student kita di luar memang ada lah. Memang tak larilah daripada aduan tu. Yang paling banyak kita menerima aduan adalah kadang-kadangnya pelajar ni membawa kenderaan laju di taman, di kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadangnya dia bising. Kadang-kadang di kampung ni ada rumah, kan ada rumah taman, rumah berdekatan, bising. Dia orang main game dan sebagainya. Tapi kita buat perjumpaan dengan pemimpin setempat macam Tok 4, penghulu semua. Kita beri penerangan, kita berjumpa dengan pelajar, kita beri penerangan. Alhamdulillah, memberi kesan jangka panjang lah. Okey, saya di antara orang terawal lah dipindahkan di Pekan, diarahkan ketika itu bos saya Cik Samsudin Abdul Karim. Saya diarahkan pindah ke Pekan 1 Jun 2029. Masa tu seramai 16 orang saja yang tinggal di Pekan. Dan pula keselamatan ketika itu sebulan lebih awal daripada staf-staf lain datang ke Pekan. Tujuannya untuk mengenal pasti faktor muka bumi di Pekan dan juga masalah-masalah di Pekan. Jadi apabila sampai di Pekan ni, masalah memang banyaklah sebab tempat baru. Tapi saya meyakinkan kepada anak buah saya seramai 15 orang tadi, saya tak suka sebut masalah. Saya suka sebut cabaran. Cabaran kita di Pekan ni masa ketika itu, ternakan haiwan liar. Lembunya, kambingnya, kerbaunya yang merata-rata dalam kampus. Kampus kita berpagar, tapi ketika itu berpagar sepagar tapak, tidak sempurna yang sekarang lah. Memang banyak betul cabaran. Itu tadi kita ada hubungan dengan polis tadi, jadi orang tengah. Kita polis panggil penduduk kampung, polis panggil UMP, membincangkan masalah ternakan haiwan liar ni. Alhamdulillah selesai lah. Masalah-masalah lain, peringkat awal juga, kampus kita ni dulunya lama terbengkalai, terbiar. Dia jadi macam litar spang, litar untuk mak rempit. Oh, jalan dah ada. Jalan dah ada. Masa itu apa infrastruktur yang ada? Masa mula-mula saya pindah tu infrastruktur asas je. Jalan cuma ada satu lorong je. Maksudnya 2 lorong je lah, pergi dan balik masa itu. Lepas tu bangunan ada 2 je. Dulu FKI dengan FKM. 2 bangunan tu saja yang ada. Lain semua macam ibarat padang pasir kosong begitu saja. Masa mula-mula tu, pada tahun 2006 tu. Ya, apabila saya ditukarkan di sini memang banyak cabaran melihat seni depan mata lah. Bangkit bangunnya UMP, SA dan juga student-student kita yang pindah ke Pekan ni. Pada peringkat awal tu, yalah, desa-desa bantahan daripada staf tu memang ada lah. Student pun memang ada lah. Ya, pada mula-mula pindah tu memang tak stabil. Dari segi, tak ada apa. Internet memang selalu memang lost. Elektrik pun kadang-kadang tak stabil. Air pun kadang-kadang bakalan terputus. Tapi peringkat awal tu pelajar berulang daripada Gambang. Jadinya pihak universiti menyediakan bas lah sampai 30-40 bas. Saya tengok memang sial lah student.
Daripada Gambang tu naik bas sampai ke Pekan. Lepas tu dia orang pergi kelas. Kalau tak ada kelas tu dia orang kena duduk lepak kat surau, kena baling kat surau. Jadi mungkin dari segi mental tu dia memberi kesan sikit pada student. Dari segi staff pula, yalah tempat baru, benda tak sempurna. Jadi ya tak semacam di Gambang dah komplit dengan segi internetnya, dengan segi suasana. Kedai makan pun masa tu memang sangat-sangat terhad, memang tak ada. Dengan keadaan Kuala Pahang tak macam sekarang lah. Sekarang ni dah agak maju, dah ada banyak kedai makan. Dulu memang boleh dikatakan pendalaman jugalah Kuala Pahang ni. Nak kedai makan tu memang tak banyak sangat. Memang 2 fakulti je. Dulu dipanggil FKEE dengan FKM lah. 2 je. Lepas tu naiknya asrama 648 dia panggil. Bukan yang asrama sekarang ni yang 2000 tu. Dulu 648 je, ada 3 blok. 3 blok je naik. Masa dah naik 3 blok tu barulah pelajar duduk. Tak ada dah pulang daripada Gambang. Lepas ada asrama tu boleh naik FKP. Lepas tu naiklah asrama satu lagi, asrama 1500 dia panggil. Sekarang ni dia panggil RP5. Sebab tu bila orang lama, orang baru bila dalam booking pun akan tulis 648 tu. Asrama mana 648 orang tak tahu. Sekarang ni pun sebut kafe 648. Padahal itu kafe RP5. Sebenarnya semua tu RP5, tapi asalnya dia asing. 648, lepas tu 1500. Jadilah 2000 dan jadi RP5. Lepas tu nak FKP, lepas tu naiklah PAP. PAP semua tu lah. Lepas tu naiklah Pustakaan dengan ni. Pustakaan. Pustakaan ni cantik. Kedudukannya tepi tasik. Bila dah naik pustakaan tu lah universiti buat track jogging, dia ada pelantar, dia ada lampu. Memang menarik. Satu tarikan kepada staff, student ni juga orang awam. Orang luar pun kadang masuk jogging. Kita benarkan. Memang cantik. Lepas tu pula naik pusat bahasa, PTMK, naiklah FKOM sampai sekarang lah. Lepas tu bila dah penuh tu, kesempatan masih lagi menumpang di PTJ orang lah, di bangunan orang. Kita yang awal pindah, kita yang terakhir dapat bangunan. Tapi alhamdulillah lah, macam mana pun pihak universiti melihat kita sungguh-sungguh kita ketika itu. Sekarang ni kita dibagi bangunan baru, tapak sendiri di sebelah PKU. Alhamdulillah selesa dan sesuai lah untuk keselamatan, untuk jangka panjang. Aset kita ada 2 Hilux, 1 kereta, kita ada motor, ada 13 motor lah. 1 motor escort lah. Ya, dia 2 kampus lah. Aset kita itu penting, aset kita tu untuk membuat kawalan dalam kampus. Kadang-kadang ketika ada call kecemasan kita pergi segera. Sangat-sangat penting lah aset tu. Kita tak ada lock up Tak ada setakat ni. Kita punya akta pun jelas, kita tak boleh menahan orang, tak boleh. Kita cuma boleh ambil kad matrik dia, lepas tu kita compound, tu je lah. Tata tertib dan sebagainya lah. Marah ke pukul ke tak boleh? Tak boleh. Kita, yalah, provokasi daripada dulu memang ada. Tapi kita memang latih anggota kita. Walaupun dia kalau garang macam mana pun, kita cuba sabarlah. Sebab dengan student ni sangat tersebar. Jadi kita cubalah kawal emosi. Sebab tu saya cakap dengan anak buah, kita dengan pelajar ni jangan banyak cakap. Kalau bahasa kami jangan banyak berpantun. Kalau cakap, oh cik tak boleh, saya tak salah. Cik sign sini, sign je. Cik tak puas hati, pergi pejabat. Itu je, stop. Kalau kita katakan, kita akan jadi perbalahan, akan jadi pendekaran, akan jadi tak puas hati dan sebagainya. Lepas tu saya ajar pada anak buah saya, jangan banyak cakap. Sebut je kesalahan, awak melakukan kesalahan tak pakai helmet. Tak pakai helmet ni, kena compound. Maksimal RM50. Dia tak puas hati lah. Ya, kita itu bincang kat pejabat lah. Itu mudah. Ya, sedia maklum memang permulaan awal tu memang UMP ni mula memang waktu malam memang tak ada orang langsung. Sebab peringkat permulaan pindah tu hanya keselamatan je pindah ataupun staff je pindah, student masih di Gambang. Bila malam start pada pukul 7 malam tu sampai pagi esoknya memang tak ada orang. Memang gelap, tak ada orang lah. Memang sunyi sesunyinya. Memang tinggal hanya keselamatan. Cuma saya tak risau di segi dalaman ni, saya risau daripada luar lah, ancaman luar ke dalam lah. Maksudnya takut orang panjat pagar ke dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tak ada berlaku lah. Tapi dari segi seram tu ada lah. Tapi keselamatan setakat ni tak adalah kena teruk lah. Okeylah, untuk maklumat penonton juga, sebenarnya kampus Pekan ni memanglah kalau ikut cerita-cerita penduduk kampung yang awal di sini, tapak kita ni
Tasik keseluruhannya, tempat membuat ancak katanya. Paya Paya dan sebagainya lah. Tapi tempat orang membuat ancak. Jadi bila kita pindah tu banyaklah. Ya, ada orang tak percaya, tapi tak percaya benda tu ada. Wujud macam-macam. Ada katanya ada 3 beranak, ada mak, ada anak 2 orang duduk merayau-rayau dalam kapal. Tapi dia tidak mengganggu kita tau. Macam keselamatan contoh, dia tak mengganggu. Walaupun kami bekerja 24 jam, dia cuma nampak je, tapi dia tak mengganggu. Tak adalah kena ekstra dan sebagainya. Tapi ada staf takut jugalah. Bila malam tu berasa jugalah kehadiran dia tu. Kalau kita di Gambang dulu, kalau pukul 5 memang orang stay lagi sampai pukul 6, pukul 7. Kalau di Pekan ni memang jadi amalan bila pukul 5 je memang dah balik dah. Sebab bukan tak banyak kerja tu banyak. Tapi tempat tu tidak mengizinkan ketika itu. Sebabnya gangguan-gangguan tu banyak berlaku. Dia kadang-kadang ada dengar orang berjalan, dengar orang ketuk pintu, dengar orang bercakap. Padahal orang tak ada. Tapi yalah, kalau saya cerita mungkin penonton tidak percaya. Tapi ianya berlaku. Tapi akhirnya dia hilang begitu je. Saya memang awal pindah ke Pekan dan saya nampak sini daripada mata kepala saya sendiri bangunnya UMP ni. Daripada saya pindah tu 2 fakulti je. Elektrik dengan FKM. Memang kosong. Jadi saya sendiri tengok satu-satunya naik. Memang saya rasa cepat jugalah masa tu pembangunan kita ni. Dan tersusun lah, cantik. Naik tu memang ada rancang. Macam landscape-nya, dengan tasiknya, dengan wakaf-wakaf diwujudkannya, dengan kedudukan bangunan-bangunan yang tersusun. Memang nampak satu persatu memang cantik lah. Saya rasa orang terdahulu memang bijak lah. Mungkin dia dah menyusun lama. Tapak-tapak tu dia tempat yang sesuai. Cuma menunggu bajet dan juga kelulusan daripada pusat untuk melaksanakan. Tapi apa saya nampak selama saya duduk di sini hampir 14 tahun, memang saya rasa turut bangga lah. Nampak depan mata tu tumbuh satu kan. Sampailah sekarang ni. Dengan pokok-pokoknya, dengan kita dah ada rusanya, kita ada ansarnya. Macam-macam lah. Ada mercu tandanya. Cabaran ketika saya pindah tu bagi keselamatan juga peribadi saya. Yang pertama untuk keselamatan ni ancaman luar lah. Ancaman luar tu bukan manusia. Ancaman luar tu adalah haiwan tadilah. Ternakan terbiar, lembu, kambing, kambing, kerbau ni. Itu cabaran paling besar sebabnya masa tu juga arahan daripada universiti supaya kita ada hubungan dengan masyarakat. Maksud hubungan tu tak mau tegang lah. Kita kena kata orang ni menarik rambut dalam tepung kan. Tak nak bersurai semacam tu kan. Jadi kita kena berbincang dengan penduduk kampung nak menyelesaikan masalah ni. Penduduk kampung pula mengatakan kepada kita, bila hadirnya UMP ni, UMP kena bantulah penduduk kampung. Tak boleh buat padang ragut ke. Sampai begitu sekali pemikiran dia. Mana dia orang ada idea. Kita banyak tanah luas, terbiar, kosong. Dia cadangkan kita buat padang ragut. Tapi kita tidak mampulah. Itu memang cabaran lah. Cabaran sebabnya kita kena turun padang, beritahu, penjelaskan apa semualah. Tapi polis main peranan, Jabatan Haiwan pun main peranan. Alhamdulillah selesainya adalah kita pun meluluskan bajet untuk membuat pagar yang secara proper di seluruh kampus kita ni lah, seluas 940 hektar ni. Selesai masalah. Itu dengan cara keselamatan lah. Dengan peribadi saya pula, masa tu saya takut sangat. Satunya histeria ataupun bergangguan-gangguan makhluk halus ni. Saya mula-mula pindah tu, kalau malam tu kalau bunyi telefon, yang itu saya takut sekali. Sebab saya tak pandai berbohong, saya tak pandai berjampi, saya tak pandai berubat, tak pandai. Jadi kita ni kalau jadi macam tu macam mana? Tapi alhamdulillah tidak berlaku. Tidak berlaku histeria, tidak berlaku benda pelik-pelik. Tak ada. Memang tak ada. Saya memang itu yang saya beli peribadi lah. Yang lain-lain tu tak ada sangat lah. Saya rasa mana-mana universiti dia ada peraturan. Peraturan pun sama. Peraturan mengikut AUKU tu. UMP SA pun tak lari daripada peraturan tu. Kita terikat. Peraturan yang selalu yang tidak digemari oleh pelajar ialah 12 tengah malam tu lah. Kalau boleh 12 tengah malam ni dia orang nak bebas lah. Tapi masa ketika itu Naib Chancellor memberi arahan supaya bebas untuk keluar malam lah. Tapi bila keluar tu kena ambil nama lah. Ambil nama, masuk kena ambil nama. Memang cabaran jugalah. Sebab kadang-kadangnya, yalah, pelajar IPT ni dia dah besar. Dia dah cerdik pandai. Kadang-kadang kita pun dia cabar. Dia cuba provokasi. Tapi saya cakap dengan orang kata saya, kita berusaha dengan pelajar ni, kita jangan emosi. Kita banyak bersabar. Kita banyak nasihat. Kita bercakap di segi ada aturannya. Ada garis panduannya supaya dia tidak lari pada itu. Alhamdulillah pelajar faham dan kita pun cakap kalau you all tak puas hati dengan undang-undang yang ada,
you betul ke MPP, MPP bawa ke Naib Chancellor. Naib Chancellor akan buat keputusan. Kita mengikut saja apa keputusan daripada Naib Chancellor. Kadang-kadangnya tak ada apa-apa undang yang boleh diubah. Cuma terpulang kepada pengurusan tertinggi lah. Setakat ni kita boleh hadapi lah. Kita tak adalah kita nak melayan sangat pelajar ni sampai kita bergaduh, sampai kita touch ni, tak. Kita cuba berbincang, cuba berkomunikasi dengan wakil pelajar pun. Alhamdulillah selesai, tak ada masalah. Penerimaan warga berkaitan dengan keselamatan ialah macam saya sebut awal tadi lah. Mana-mana di luar pun dalam kampus pun untuk pelaksanaan undang-undang ni memang ada yang tidak suka lah. Kita nak suruh orang ikut undang-undang ni memang payah lah. Tapi undang-undang ni perlu supaya kita ada pegangan ataupun cara yang kita perlu ikut, panduan yang perlu kita pegang. Bila kita memberi penerangan, benda ni tak boleh, benda ni jangan, dia akan ikutlah. Cabaran tu tetap ada, tapi akhirnya dia sikit dia akan hilang begitulah, dia akan faham. Okey, daripada keselamatan khususnya, saya sebenarnya kewujudan keselamatan ni memanglah orang kata macam tak beri kesan sangat, tapi sebenarnya sangat-sangat memberi kesan untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam kampus. Jadi saya harap staf dan juga pelajar memahami tugas kami. Kadang-kadang ya pahit untuk dia faham atau pahit untuk dia terima, tapi kadang-kadangnya berlaku satu benda tu akan lancar. Contoh, dia orang nak pergi kelas. Kalau tak ada aliran trafik yang cantik, dia akan kelas akan jadi lambat, lecturer akan datang lambat macam tu. Bila ada jaga laluan trafik, dia akan jadi smooth dan lancar lah. Begitu juga dengan yang lain-lain lah, macam keselamatan di fakulti apa semua, kalau barang hilang apa semua susah juga. Jadi kewujudan keselamatan ni sebenarnya memberi sumbangan yang besar jugalah yang tidak nampak secara kasarnya. Tapi saya harap staf dan juga pelajar memberi bekerjasama pada kami supaya kami boleh memberi perkhidmatan yang sangat penuh ataupun sempurna lah pada semua staf lah dan juga pelajar, khususnya UMPSA sekali.